Isu Syiah yang dituduh kepada Timbalan Presiden semalam dalam mesyuarat PAH Pusat, kita pun telah dimaklum oleh Timbalan Presiden, tuduhan-tuduhan ke atas beliau tu hanyalah reka-rekaan yang tidak ada sumber yang jelas. Kadang-kadang dia ambil sumber daripada internet, sumber hearsay, dan satu benda yang paling jadi bahan ketawa bila dimaklumkan bahawa bukti itu bukti grade B. Ini kali pertama lah kita dengar seorang menteri sanggup bentang grade B tapi rahsia grade A. Jadi sebagai seorang menteri sepatutnya dia rasa malu untuk membentang. Lebih malu lagi bila pegawai kerajaan beritahu ni yang dibentang ni grade B. Kita pun tak tahu sejak bila ada grade A, grade B ni. Bukti yang grade A, grade B ni. Dan kita harus ingat bahawa pembuktian tak boleh jadi asas melainkan disahkan oleh mahkamah. Jadi bila kita kata ini sebagai bukti bagi sebelah pihak dan orang yang tuduh tak ada peluang untuk bela diri secara adil, maka dia dalam konsep Islam pun tak betul. Tuduhan boleh buat, tetapi pembuktian mesti dibentang dalam mahkamah. Mahkamah yang ada hak untuk menentukan bukti itu sahih ataupun tidak. Tuduhan boleh dibuat, Tuduhan boleh buat, tapi pembuktian nak sahih tak sahih bukti itu ialah mahkamah yang ada autoriti. Jadi Saudara Mat Sabu pun dah serah isu ni kepada Pengguam, dan kita difahamkan Pengguam akan file saman kepada Menteri Dalam Negeri. Semua satu lagi dari segi bagi kita lah, bagi PAS, kita bersetuju supaya akidah Ahli Sunnah diperkasakan. Bukan dengan kita menentang secara totok begitu, ya akhirnya dia akan timbul polemik sebenarnya dalam konteks hubungan antara Malaysia dengan negara-negara Iran dan sebagainya. Dan kita pun menerima kunjungan pelajar-pelajar Iran yang belajar di Malaysia. Kita terima kedatangan pelancong Iran berpuluh ribu setahun yang datang ke negara kita, dan mereka buka kedai nasi Iran, makanan Iran banyak di negara kita. Jadi bila kita attack Syiah, kita mesti perkasakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi PAS mencadangkan supaya kerajaan mewajibkan subjek akidah ini sebagai subjek wajib lulus. Jalan keluar ni, sebagai subjek wajib lulus, wajib ambil dan wajib lulus bagi pelajar Islam, pelajar Muslim. Tujuannya ialah untuk bukan sahaja Syiah, sebenarnya termasuk juga negara kita ni banyak ajaran sesat. Kalau bila untuk mengelak ajaran sesat, fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Islam, seperti dulu semasa dulu Al-Arqam, sekarang ada Kisah Tuhan Harun lagi, berbagai-bagai. Jadi maknanya ternyata bila masyarakat kita tidak memahami tentang yang sebenar, akhirnya yang tak benar pun dia terima. Jadi tak boleh kita timbul Arkam, kita serang Arkam. Timbul ajaran Harun, kita tekan serang tu Harun. Timbul Syiah, kita serang Syiah. Jadi kerja kita ni tiap-tiap waktu hanya menjawab benda-benda yang timbul secara individu, secara tu tidak menyeluruh. Tapi satu dasar yang menyeluruh, yang kukuh, yang kemas mesti dibuat. Dan kita lihat di antaranya ialah pertama pendidikan, yang kedua di masjid-masjid pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu diperkasakan di masjid-masjid dan surau-surau dan dalam khutbah-khutbah, dan sehingga jabatan-jabatan kerajaan, yang termasuklah latihan-latihan kepada pegawai-pegawai sebagainya. Bagi PAS, isu yang Mat Sabu ni sebenarnya isu politik, bukan isu sebenar. Sebab dia dibentang dalam Perhimpunan Agung UMNO, kemudian dia pun lebih bersifat untuk attack PAS. Sebab kita tengok yang mengaku Syiah terang-terang di Kedah pun tak ambil tindakan. Jadi kalau kerajaan nak basmi Syiah, ambil tindakan yang mengaku. Dia pun mengaku dia ketua Syiah. Dan kerajaan mesti mengawasi penghantaran pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Iran. Bukan Iran saja, Iraq. Lebih baik kalau kita sebut negara-negara yang menanam fahaman Syiah atau lain. Sebab kita ada package pelancongan ke Iran. Itu tak apa. Tapi ni pergi belajar di negara-negara yang belajar oleh pelajar yang dihantar. Kena awasi beramal Syiah. Ustaz, tadi 4 cadangan ni, maknanya kalau betul nak benda Syiah ni, yang pertama pendidikan di sekolah tu termasuk wajib lulus lah.
Yang kedua, perkasakan pelajaran akidah ni masjid dan surau. Yang ketiga, khutbah, melalui khutbah. Khutbah Jumaat. Yang keempat, melalui latihan kepada pegawai kerajaan. Termasuklah BTN ke apa, daripada duk tekan asabiyah tu, baik dia tekan pemahaman akidah.